Assalamualaikum, saya Kamila binti Zainal, nombor metrik 252490. Akan memperkenalkan kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu Saiful Hanif, Syahrini, Niwana, Suhaini dan Nur Afizah. Dengan ini saya akan memperkenalkan mengenai pengenalan komunikasi perundingan. Komunikasi perundingan ialah nadi dalam sebarang perundingan, kerana perundingan adalah proses pertukaran dan perkongsian maklumat yang membolehkan perunding-perunding mencapai objektif perundingan masing-masing. Perundingan yang tidak mahir berkomunikasi akan menghadapi masalah semasa berunding. Komunikasi perundingan ialah pemindahan idea, pengetahuan dan maklumat di antara dua individu atau kumpulan dan biasanya berlaku dalam penyelesaian mengenai kontrak, pernikahan rumah tangga, pendamaian secara damai. Elemen perundingan, ia melibatkan dua atau lebih pihak. Terdapat konflik kepentingan, peluang mempengaruhi pihak lain, persefahaman atau pertengkaran, wujud tolak ansur, melibatkan pengurusan faktor nyata dan tidak nyata. Melibatkan dua atau lebih pihak, membuat tawar-menawar, penglibatan pembeli, pemilik rumah dan ejen, memerlukan permintaan dan penawaran. Terdapat konflik kepentingan, matlamat secara individu, konflik pencanggahan matlamat, harga rumah mahal kerana terdapat kemudahan asas meminimumkan kos pembelian. Persefahaman atau pertengkaran. Persefahaman kata sepakat, pertengkaran berbeza pendapat, menerangkan faktor yang mempengaruhi harga rumah, mengelakkan pertengkaran dan mewujudkan persefahaman di antara pembeli dan penjual. Melibatkan pengurusan faktor nyata dan tidak nyata. Pengurusan faktor tidak nyata di sebalik kejayaan dan faktor nyata hasil yang pasti diperolehi daripada perundingan. Faktor nyata, harga rumah. Faktor tidak nyata, kawasan sebelum didirikan perumahan, paya dan tanah rata. Okey, sekian. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Suhaini binti Ismail. Saya akan bercakap mengenai sejarah Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih merupakan sebuah batu tunggul yang mempunyai keluasan sebuah padang bola sepak yang mana ianya terletak di Selat Singapura yang menghadap ke arah Laut Cina Selatan. Rumah api tersebut yang terdapat di Tunggul Batu ini dibina oleh pihak British pada tahun 1851. Singapura merujuk ke atas pulau ini sebagai Pedra Branca yang bermaksud batu putih dalam bahasa Portugis. Ianya dinamakan sebagai batu putih kerana sekelompok burung camar laut yang telah mendiami pulau ini pada masa lalu. Pulau Batu Putih terletak berhampiran dengan pulau-pulau sekitarnya seperti Pulau Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Ianya menjadi subjek utama mengenai pertindahan antara Singapura dan Malaysia yang dibicarakan menerusi Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Pada 23 Mei 2008, Mahkamah memutuskan Pulau Batu Putih merupakan milik Singapura dan Pulau Batuan Tengah milik Malaysia. Manakala status Tubir Selatan pula akan ditentukan berdasarkan di perairan mana ia terletak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirwana binti Ishak, nombor metrik 252326, ingin membincangkan tajuk pihak yang terlibat di dalam isu Batu Putih. Seperti yang diketahui, isu Batu Putih melibatkan dua buah negara Asia iaitu Malaysia dan Singapura. Malaysia diwakili oleh Menteri Luar Malaysia iaitu Datuk Seri Rais Yatim, manakala Singapura diwakili oleh Menteri Luar Singapura iaitu Gio Shio. Selain itu, pihak yang terlibat dari negara Malaysia ialah Ketua Delegasi Malaysia iaitu Tan Sri Kadir Mohamad, Duta Kelana dan juga Penasihat Perdana Menteri mengenai hal ehwal luar Malaysia. Beliau juga merupakan wakil Malaysia bagi kes tersebut. Manakala Datuk Nur Farida Ibrahim merupakan Duta Besar Malaysia ke Belanda bertindak sebagai wakil bersama. Dan juga Tan Sri Abdul Ghani Patail merupakan Peguam Negara iaitu Ketua Pasukan Undang-Undang. Merujuk kes tersebut ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ, pada Februari 2003, Malaysia dan Singapura menandatangani perjanjian khas di mana mereka saling bersetuju untuk merujuk pertikaian itu kepada ICJ untuk mendapatkan keputusan.
Seperti yang diperuntukkan dalam perjanjian khas, Malaysia dan Singapura mengemukakan memorial masing-masing dan kaunter memorial pada 25 Mac 2004 dan 25 Januari 2005. Perbicaraan lisan kes berlangsung pada 6 hingga 23 November 2007. Kes itu didengar oleh 16 hakim dipengerusikan oleh pemangku presiden iaitu Hakim Aushaukat Al-Hassani. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nasharini binti Syarif, nombor metrik 252355 akan bercakap tentang keputusan dan pemilikan Pulau Batu Putih. Bagi keputusan dan pemilikan Pulau Batu Putih yang mana telah berlaku pertikaian yang berlarutan selama 29 tahun itu, yang mana melibatkan dua pulau berhampiran dengannya iaitu Middle Rock dan Salt Lake, dan isu kesempadanan dan tuntutan bertindih ke atas Pulau Batu Putih oleh Malaysia dan Singapura yang telah dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa di The Hague, Belanda. Pada 23 Mei 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa telah memutuskan bahawa Pulau Batu Putih atau Pedra Branca adalah milik Singapura dan Batuan Tengah atau Middle Rock adalah milik Malaysia. Manakala bagi tubir selatan atau Salt Lake pula, ia bergantung kepada persempadanan perairan negara yang menguasainya. Alif bin Huzairan, nombor metrik 252397 akan menyatakan tentang pandangan terhadap cara Malaysia mengatasi dan menghadapi isu ini. Kerajaan Malaysia seharusnya mengambil tindakan sewajarnya seperti memerintahkan kerajaan Singapura untuk menghentikan pengibaran bendera di Pulau Batu Putih tersebut, dan kerajaan Malaysia seharusnya bertindak sebagai hak empunya untuk mentadbir pulau tersebut. Hal ini dikatakan kenapa? Kerana kerajaan Singapura telah menggunakan istilah pengantin wanita dalam untuk mendapatkan hak empunya kepada kerajaan Malaysia di Mahkamah Dunia. Ini menyebabkan Malaysia telah kehilangan hak pentadbiran ke atas Pulau Batu Putih tersebut. Kedua, kerajaan Malaysia seharusnya lebih teliti dalam mentadbir dokumentasi penting berkenaan surat-surat perjanjian lama, nota catatan dan hal-hal berkaitan hal ehwal negara. Ini kerana salah satu sebab kerajaan Malaysia gagal dalam tuntutan ke atas Pulau Batu Putih tersebut adalah kerana kekurangan bukti dokumentasi pemilikan Pulau Batu Putih, yang mana kerajaan Singapura lebih mempunyai bukti dokumentasi ke atas pembangunan Batu Putih tersebut. Dalam masa 100 tahun, kerajaan Singapura lebih mempunyai dokumentasi berbanding kerajaan Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Nur Afizah binti Baharin. Saya nak simpulkan bahawa berdasarkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada 23 Mei 2008, beliau memutuskan Pulau Batu Putih itu adalah milik Singapura, di mana mereka mengamalkan win-win situation, iaitu Batuan Tengah dan Tubir Selatan adalah milik Malaysia. Rayuan boleh dibuat dalam masa 10 tahun jika terdapat bukti-bukti yang kukuh. Sememangnya bukti telah menunjukkan bahawa Pulau Batu Putih ni adalah milik Kesultanan Johor, tetapi disebabkan kecuaian Malaysia menyebabkan mereka kehilangan Pulau Batu Putih. Okey. Walaupun Malaysia telah berusaha untuk mendapatkan semula Pulau Batu Putih, namun nasib tidak menyebelahi Malaysia. Ini adalah kuasa komunikasi perundingan di mana mereka berunding untuk mendapatkan sesuatu keputusan. Okey, teacher.